ja'alha maqbulatan wa khalisatan liwajhil karim innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man malah. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita bacakan kitab sirah yaitu Khulasah Nurul Yakin, yang mana menjelaskan tentang sirah Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini keringkasan daripada kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh almarhum Al-Khadiri Bik. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Ad-Dursul Awal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Muhammad wa Rasulullah ilan nasi kafah wa akhirul anbiya wa imamur rasul jaa bid dinil islami alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu wa huwa min nasri sadati quraisy asyrafi qabilatin fi Makkatil Mukarramah wa yattasilu nasabahu bi Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Pelajaran yang pertama daripada sirah Sayyidul Mursalin yaitu tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang patut kita ketahui yaitu beliau adalah Sayyiduna Muhammad. Jadi nama daripada nabi kita, junjungan kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak disebutkan nama-nama beliau yang lain, tapi yang wajib kita imani bahwa nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang Rasulullah. Jadi pangkat beliau adalah seorang Rasulullah. Jadi Muhammad seorang Rasulullah. Artinya di sini sekalipun banyak yang bernama Muhammad, tapi kalau bukan seorang Rasulullah, maka bukan junjungan kita yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak pantas kita jadikan sebagai panutan dan yang kita jadikan keimanan kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, bangsa Arab banyak yang memberi nama anak-anaknya dengan nama Muhammad, karena mendengar kabar daripada bahwasanya bakal datang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, sehingga banyak diantara mereka yang memberi nama anak mereka dengan Muhammad. Tetapi karena tidak berpangkat sebagai Rasulullah, maka tidak pantas untuk kita jadikan sebagai panutan kita, junjungan kita, yang mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, yang mana beliau diutus kepada sekalian manusia. Di sini disebutkan manusia, tetapi yang dimaksud adalah dalam bahasa balaghah min itlaqil khusus wa iradatil am. Yang disebut manusia, tetapi yang dimaksud adalah seluruh alam semesta. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada sekalian alam, sehingga terkeluar daripada pahaman sebahagian golongan Isawiyah namanya, mereka menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW cuma diutus kepada bangsa Arab. Adapun yang wajib kita imani bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada sekalian alam, baik manusia, baik jin, baik malaikat, baik segala tumbuh-tumbuhan, hayawan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sekalian alam adalah yang mana beliau diutus kepada sekalian alam tersebut. Itu yang wajib kita imani. Kafah, ya, secara umum. Wa akhirul anbiya, beliau adalah yang paling terakhir yang berpangkat nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, diantaranya banyak disebutkan daripada ulama, jumlah nabi itu sekitar 124.000. Jadi beliau adalah yang paling akhir daripada
nabi yang diutus ke dunia. Wa imamur rasul, dan beliau berpangkat imamnya para rasul. Sebagaimana yang kita dengarkan daripada cerita Isra Mi'raj, beliau menjadi imamnya para nabi dan rasul ketika sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau datang dengan membawa agama yang dinamakan agama Islam. Jadi agama Islam tanpa embel-embel apa. Jadi yang dimaksud di sini adalah Islam dengan sebenar-benarnya. Jadi nggak ada yang namanya Islam A, Islam B, Islam C. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu membawa agama Islam sebagaimana yang dibawa oleh datuknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadih wa jatabakum wa ma ja'ala alaikum min haraj wa millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu. Jadi beliau Nabiullah Ibrahim sudah menamakan agama yang beliau bawa adalah agama Islam. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengikuti jejak daripada datuk beliau, membawa agama Islam sebagaimana yang dibawa oleh datuknya, yaitu agama yang lurus yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian agama yang beliau bawa itulah satu-satunya agama yang bakal diterima Allah ketika hari kiamat. Jadi tidak ada semua agama itu sama. Jangan kita mengikuti pahaman-pahaman orang semua agama itu sama. Kita harus mengimani bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Muhammad SAW daripada keturunan pembesar kaum Quraisy. Ini wajib kita ketahui. Jadi beliau bukan saja daripada kaum Quraisy, bahkan beliau keturunan daripada pembesarnya kaum Quraisy. Jadi bukan Quraisy ecek-ecek. Jadi pembesarnya beliau termasuk daripada keturunan pembesar Quraisy. Dan Quraisy ini adalah sepaling mulia suku di Makkatul Mukarramah. Jadi Quraisy itu suku yang paling mulia dan beliau daripada pembesar suku Quraisy tadi. Dan sampai nasab beliau Nabi Muhammad SAW kepada datuknya Nabiullah Ismail bin Ibrahim. Kenapa disebutkan di sini Ismail dulu bin Ibrahim? Karena ada keturunan daripada Nabi Ibrahim yang lewat daripada Nabi Ishak alaihissalam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW yang diturunkan daripada Nabi Ibrahim lewat anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian Sayyiduna Muhammad SAW beliau daripada bangsa Arab. Nah, bukan bangsa Ajam. Kemudian tadi sebutkan sukunya Quraisy dan nasab beliau yang sahih itu disandarkan kepada Adnan. Jadi huwa Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim dan seterusnya sampai Adnan. Kenapa enggak sampai Ismail bin Ibrahim? Nah, dari antara Sayyiduna Adnan sampai Ismail alaihissalam itu tidak ada sanad-sanad yang sahih, sehingga yang wajib yang perlu kita ketahui cuman sampai Adnan. Banyak kita dapati daripada karangan maulid yang menyebutkan daripada nasab-nasab beliau. Bahkan di Dialul Lami di situ disebutkan daripada kitab Maulid Azab, kitab Simtud Durar, di situ disebutkan daripada nasab beliau sampai kepada Sayyiduna Adnan. Nah, kemudian bapak beliau Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib di sini
Nama beliau aslinya Syaibatul Hamdi. Kenapa beliau dinamakan dengan Abdul Muttalib? Nah, jadi Abdul Muttalib ini bin Hashim. Nah, Hashim ini mempunyai saudara namanya Muttalib. Jadi Muttalib ini Hashim ini meninggal ketika Syaibatul Hamdi masih kecil, sehingga Muttalib ketika itu paman beliau sering membawa Syaibatul Hamdi ini kemana-mana dengan unta beliau, sehingga ketika ditanyakan orang, wahai Muttalib, siapa itu? Hadza abdi, katanya. Nah, sehingga digelarlah beliau dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, sehingga yang masyhur beliau dinamakan Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian ibu beliau Siti Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi sampai bertemu nasab Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah kepada datuk beliau Kilab. Kemudian Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib wafat ketika beliau masih di dalam rahim ibu beliau, yang mana ketika itu umur daripada Sayyidina Abdullah itu 18 tahun. Jadi Sayyidina Abdullah ketika berumur 18 tahun, jadi sehingga kurang lebih beliau berumur 17 tahun lebih, beliau menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad SAW dalam perut ibunya, bapak beliau ketika berumur 18 tahun dan beliau masih dalam perut tadi, bapak beliau meninggal dan dimakamkan di kota Madinah. Dan ketika Sayyidina Abdullah wafat, meninggal, beliau tidak meninggalkan apa-apa, sehingga Nabi kita Muhammad SAW meninggal orang tuanya, abahnya dalam keadaan yatim dan dalam keadaan tidak mempunyai harta. Nah, sehingga kita simpulkan di sini, dan yang perlu kita ingat-ingat dan perlu kita catat dan kita sebutkan, kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwasanya siapa beliau. Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai orang tua, yaitu abahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya adalah Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Dan bertemu nasab abahnya dan ibunya kepada datuknya yang kelima, yaitu Kilab. Kemudian abahnya meninggal, abahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Muttalib, wafat, meninggal ketika beliau masih di dalam perut ibunya. Jadi mudah-mudahan dengan keterangan yang kita dapatkan daripada kitab ini menambah-nambah pengetahuan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa lebih mengenal beliau, lebih mencintai beliau, lebih menyerap daripada sirah-sirah, sejarah-sejarah tentang beliau, sehingga bisa menimbulkan kerinduan, kecintaan kita sebagaimana yang disampaikan Habib kita, Habib Muhammad, sehingga kita bisa kelak bisa bertemu dengan beliau dan diakui sebagai umat beliau dan dikumpulkan dengan beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.